Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa abang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makan lagi. Belum. Belum lagi. Makan ni dulu. Rogi. Orang makan si lemak gulai udang. Marvelous. Baik. Jom. Mari kita mula. Gunung mana? Baik. Gunung mana tu Ustaz belakang tu? Cantik. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karimul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Astaghfirullahal azim. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dia bagi balik Aida, malam dia pegang. Hari ni dia bagi balik Aida, dapat merasai lagi nikmat kehidupan. Dan dia bagi kita sebebas-bebasnya menguasai hidup semahunya. Macam mana yang kita nak, macam mana yang kita inginkan, yang kita angan-angankan. Dia bagi kebebasan kat kita untuk kita nak pilih yang mana yang kita suka. Hanya kerana cinta dan kasih sayang dia dekat kita. So dia tak ungkit-ungkit. Dan dia bagi kebebasan kita. Nak percaya macam mana pun silakan. Namun dia bagi tahu. Kata tak ada tempat pun yang kita boleh sampai. Tak ada tempat pun yang kita boleh pergi. Melainkan dekat dia. Jadi pandai-pandailah kita buat pemilihan, pandai-pandailah kita laksanakan seperti yang kita nak. Dan kalau kita diberi kefahaman, buatlah yang cara kita faham. Dan kita diberi peluang untuk dapat mendekati, dapat menyaksi, melihat akan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jom kita naik bas pikuk dia. Jom. Syarah sedap hari ni Ustaz. Nombor berapa? Nombor 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Syekh Ahmad Ibnu Athaillah dalam syarah yang ke-29, iaitu tujuan doa permintaan. Kata dia, talabuka minhu. Sekejap. Saya tak nampak cermin lah. Ya Allah. Sekejap lah. $29. Hello? Ya Ustaz, 29 Ustaz. Senyap ni. Talabuka Fokus. Talabuka minhu atihamullahu wa talabuka lahu ghaibatun anhu minka wa talabuka
li ghairihi liqillati hayaika minhu wa talabuka min ghairihi liwujudil bu'dika min anhu. Permintaanmu dari Allah mengandungi pengertian menuduh Allah khawatir tidak memberi kepadamu, dan mintamu kepada Allah supaya mendekatkan dirimu kepadanya berarti engkau masih merasa jauh darinya. Macam Peli ni. Kata pengarang kita ni, kalau kita minta permintaanmu dari Allah mengandungi pengertian menuduh, seolah-olah khawatir takut Allah tak bagi. Pasal apa? Tu pasal kita minta cara akal orang awam minta. Orang awam minta ni, dia minta kerana dua keadaan. Yang dia minta, yang meminta. Dia nampak ada dua. Kita minta atas satu, bukan atas dua. Kita dengan Tuhan bukan ada pisah, bukan ada jarak untuk berpisah, tak ada. Jadi dengan dia kita minta untuk nak menyatakan kehambaan kita. Bukan minta nak abang hak nu tak ada, hak ni tak ada. Minta nak abang hak nu tak ada, hak ni perlu, hak nu perlu. Tu minta orang yang rasa Tuhan duduk di sana, dia duduk di sini. Tuhan ada di langit, dia ada di bumi. Dia minta lah kat Tuhan suruh turun mai kat dia. Kalau orang yang tahu kata, bukan ada dua, ada satu je. Hu ahad. Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, aku ni satu. Tang mana pun kenyataan satu ni saja. Dan paling terang adalah kamu. Jadi orang yang macam ni, dia bukan minta nak barang. Dia minta nak bercakap. Dia minta, dia nak cerita perihal hati dia. Dia nak cerita betapa dia takut. Takut sekali dia jadi orang yang suka lupa. Dia minta nak bagi jadi orang yang ingat. Walhal dia tahu dia ingat selalu. Tapi pasal kemanusiaan dia, pasal kebendaan, keduniaan dia, dia takut dia lupa. Tu dia kata, permintaan dari Allah mengandungi pengertian menuduh Allah khawatir tidak memberi kepadamu. Walhal, Tuhan nak bagi ni kena minta ke? Dia nama Al-Wahhab, yang maha memberi. Tiba-tiba nak kena minta ke dia? Saya nak tanya tuan-tuan. Kita duk bernyawa sehari. Semalam saya kira nyawa saya kira denyut nadi saya duk kira. Sehari ada 91,732 denyut 24 jam. Saya punya denyut nadi lah, tuan-tuan punya mungkin beza sebab kita tak sama. Pernafasan saya dalam 41,000. Berapa belakang-belakang tak ingat lah. Tapi 40,000 lebih. Satu hari 24 jam. Pernahkah kita minta doa setiap nafas, lepas bernafas berdoa nak bernafas pula? Lepas bernafas berdoa nak nafas pula? Tak ada kan? Kalau ikut nak kena minta kat dia tu. Tak lagi dia tak bagi macam mana? Walhal tak minta pun duk bernyawa situ lah. Lagi besar lubang hidung, lagi sakan nyawa. Ni konsep minta tu kena faham. Kita bukan minta, kita nak berkomunikasi, kita nak berhubung. Kita ada tempat kita bercakap, ada tempat kita nak menyuarakan betapa kita rasa kita ni suka duk lalai Tuhan. Hang biar hati aku sampai keras. Hang janganlah bagi keras hati aku ni. Itu yang kita duk cakap. Tetapi kalau kita minta seolah-olah Tuhan tak tahu. Selepas kita minta baru dia tahu. Dahlah melemahkan Tuhan. Kita letak Tuhan tu jadi majikan yang terpaksa kena bagi kat kita. Wahai Tuhan buat kita bukan atas keterpaksaan tau. Dia buat kita dengan sukarela. Dia pandang kita dengan sukarela. Itulah pengertian doa menuduh yang Syekh ni kata ni. Jadi kita berdoa bukan nak minta. Kita nak bersembang. Kita boleh bersembang dengan dia, kita lega. Lega hati ni. Dapat sembang dengan Big Boss. Dapat sembang dengan buah hati. Dapat sembang dengan kekasih hati, kecintaan hati. Seronok lah kita. Tu yang kita berdoa. Walhal, kalau konsep doa tu tuan-tuan nak kena minta, lemah Tuhan tu. Dan konsep doa ni bukan sekat minta. Konsep doa itu kehidupan. Semua gerak diam kita itu adalah doa. Sebab kita ni hamba. Kita ini manusia.
kita memerlukan kepada perhatian Tuhan. Maka setiap gerak diam tu, jangan kata Allahumma saja doa, dah. Semua gerak hidup kita itu adalah doa. Kemudian dia kata lagi, dan mintamu kepada Allah supaya mendekatkan dirimu kepadanya. Kita nak pergi dekat, nak pergi dekat. Ni orang tasawuf lah. Awak jauh kah selama ni? Selama ni dekat dah. Tak. Kita tu duduk dalam adab kesopanan seorang hamba. Itu yang minta nak dekat tu. Pasal apa? Pasal sopan sikit. Aku ni bukan boleh Tuhan. Saat-saat aku rasa jauh. Saat-saat aku rasa jauh. Walaupun aku tahu bukan jauh pun. Tapi aku malu. Aku terpaksa kena bagi tahu janganlah bagi jauh ya Allah. Walhal tak pernah jauh pun. Tak ada siapa pun atas dunia ni yang boleh jauh dari Tuhan. Tak ada. Sebab dia sendiri yang mendekatkan. Mana mungkin kita boleh jauh. Cuma kita tak tahu kata kita dekat. Pasal apa? Pasal kita ni, lengan macam kita ni, macam biasalah. Saat-saat rasa okey, saat-saat KO, kalang kabut macam kita ni. Kan? Jadi, kita minta dekat tu tak salah. Sebab kesopanan. Kita sopan, kita adab ni. Janganlah bagi jauh Tuhan. Wahai memang tak nak jauh pun. Mana mungkin Allah Ta'ala yang bersifat mendekatkan itu jadikan hamba tu jauh? Tak mungkin. Yang duk jadi jauh tu hamba tu sendiri. Tuhan dah. Pasal apa hamba tu jauh? Pasal hilang Tuhan, hilang diri Tuhan, hilang penyaksian kepada Tuhan apabila Allah Ta'ala letak benda. Hilang Tuhan di balik benda tu. Jadi jauh lah. Hamba tu yang buat, bukan Tuhan. Walhal, kalau dia memandang di setiap pandangan dia tu, dia nampak akan kebesaran Tuhan, mana mungkin jauh. Sebab tu, bila dia Tuhan, dia tak pernah menjauhkan. Dia selalu mendekatkan hamba dia. Sebab tu memang sifat dia, mendekatkan hamba dia kepada dia. Apa bukti? Dia bagi tanda-tanda semua nak mendekatkan. Dia tunjuk alam, kita tengok alam, hati kita dekat dengan Tuhan. Kita tengok diri, hati kita dekat dengan Tuhan. Semua tu mendekatkan. Kita je buat pagak bagi jadi ada hijab. Bila dah kenal, mana ada hijab? Mana ada hijab boleh terhijab dengan Tuhan ni? Nampak sangat macam tak betul. Kan? Dodik. Dan mintamu kepada Allah untuk mencapai kedudukan dunia dan akhirat, buktikan kamu tak malu. Nampak? Dunia nak elok, akhirat nak elok. Tuhan tanya kita, tak elok lagi kah yang kau bagi kat hang ni? Nak jawab guna? Nak jawab guna? Yang kau bagi kat hang sekarang ni tak elok lagi kah? Yang hang nak elok sangat ni? Bungkus kita. Buat komplain. Walhal yang paling elok yang Tuhan bagi kat kita, diri kita itulah yang paling elok sekali. Apa pula nak elok alim pula? Cantik lah baju cantik, design cantik, corak cantik, color cantik. Tak bubuh kat kita. Baju tinggal baju, bubuh kat kita, dan lagi cantik. Sebab yang cantik bukan baju, yang cantik kita. Betul tak? Betul. Berlian. Cantik ni cincin cantik. Tak boh di jari hang cantik apa? Boh di jari hang tu. Baru cantik. Nampak? Kita tu yang terbaik yang Tuhan dah bagi. Yang paling sempurna, yang paling elok. Nak lagi dunia, nak lagi akhirat. Jebuan tu lah kita ni. No. Tuhan dah bagi diri kita tu yang paling indah, yang paling sempurna. Nak lagi dunia, nak lagi akhirat. La ilaha illallah. Yang patut kita nak itu Tuhan, bukan dunia dan akhirat. Apa nak jadi Mesir? Kemudian dia kata, dan permintaanmu kepada suatu selain dari Allah menunjukkan jauhmu daripadanya. Nak lagi hal lain. Diri hang tak mau. Diri hang yang aku berkenan, diri hang yang aku suka, diri hang yang aku cinta, aku tengok, aku kagum dengan diri hang, tak mau nak hal lain lagi. La ilaha illallah. Ni sangkut tang mana yang betul-betul ni. Diri hang tu dah cukup lah. Paling best sekali dalam semua. Sebaik-baik kejadian, aku tinggalkan, aku paparkan yang aku kata hang tu terbaik. Inna khalaqnal insana min nutfah. Aku jadikan manusia dari ayak mani. Tak elok ah. Nampak ayak mani. Tapi dia kata, aku telah cipta.
Manusia sebaik-baik, nampak? Kita duduk tepi rumah besar. Kita yang besar. Kita pegang duit banyak. Kita yang kaya. Bukan duit tu menjadikan kita kaya. Kita sendiri tu dah kaya dah. Kita duduk di tepi laut. Cantik pandangan. Kita tu yang indah dalam pandangan Tuhan. Sampai terbit hak cantik di luar. Lah dia nak lagi. Diri dia tak mau. Bagi roti. Awak yang buta sangat. Aku bagi hang tu yang paling best. Bukan benda-benda tu. Okey. Okey. Terpesona. Kagum. Duduk sengap, melengung. Kerak day semua. Macam mana ni? Tu dia panggil apa dia? Bila hidayah. Bila petunjuk Tuhan tembus masuk di hati, badan jadi keras. Duduk sengap. Itulah dia. Kalau nak tahu Tuhan kata, aku ubah hang tiap hari. Tiap-tiap hari. Tak sampai 3-4 second, aku ubah. Pasal apa? Aku seronok tengok hang jadi roplah. Pasal sekali aku panggil balik main kat aku. Dan dia kata, permintaan seorang hamba kepada Allah terbagi dalam 4 macam. Dan kemudian kesemuanya tak dapat jadi tepat bila diteliti lebih jauh dan mendalam. Pasal apa? Pasal dari hamba. Yang jadi tepat ni bila dari Tuhan. Kalau tu nak bagi tepat macam mana? Tengok macam mana kita dipandang pada mulanya. Yang tu paling tepat. Kita kalau kita nak minta dari kita pergi kat Tuhan ni, semua permintaan jadi tak betul. Tapi bila kita tengok macam mana Tuhan pandang kita di awal-awal waktu, yang tu yang paling betul. Sehingga kita ada kehidupan, sehingga kita ada segala-galanya. Hanya kerana dipandang di awal waktu. Mari kita baca. Permintaan kepada Allah punya pengertian menuduh. Sebab sekiranya ia percaya bahawa Allah akan memberi tanpa minta, maka kerana khawatir tidak diberi apa yang diperlukan menurut pendapatnya atau menyangka Allah melupakannya, dan lebih jahat lagi bila dia merasa berhak tapi oleh Allah belum juga diberi. Nampak dia kata? Permintaan hamba ni pengertian dia menuduh. Tuduhlah Tuhan tak mau bagi. Kita bukan nak ke benda. Benda tu bawah urusan Tuhan dah. Benda ni jangan bimbang. Dia di bawah urusan Tuhan dah yang tu. Yang kita nak tu Tuhan. Bukan benda tu. Tentang kita atas dunia ni jangan bimbang. Tuhan atok mengikut dia punya faham. Mengikut ilmu dia. Mengikut pandangan dia. Jangan bimbang. Orang asli dia bagi cara orang asli. Orang moden dia bagi cara orang moden. Dia bagi siap sebab semua tu dah ilmu dia. Yang kita nak minta ni, ya Allah, jangan hang tutup aku daripada tengok hang, tampak hang, aku tak kenal hang. Jangan tutup Tuhan, tolong, jangan tutup. Yang tu kalau nak minta. Kalau hang tutup saja aku tak kenal hang. Tak kenal hang nak jadi orang pun tak boleh. Nak jadi transformer pun tak boleh. Jadi janganlah bagi dia tutup. Nak minta tu. Nak minta benda-benda keperluan badan semua ni. Hak ni dia bubuh, dia sedia, siap dah. Jangan bimbang. Nak makan nasi otomatik kita cari. Jangan bimbang tu. Nak pakai baju otomatik kita cari. Otomatik dia ada. Sebab hak tu dia lungguk, siap dah. Yang kita nak minta bukan yang tu. Hak tu keperluan badan. Tak usah risau. Tuhan itu maha mentadbir. Apalah penina, ya Allah. Yang kita duk risau ni, takut lagi hijab mai. Hijab mai depan kita tak kenal Tuhan. Tak kenal Tuhan, wajib sesat. Wajib tuan-tuan, wajib al-gunah sesat. Hey. Cakap seorang lagu ni ya. Mana ada orang gila boleh cakap seorang kecuali saya aja. Saya cakap seorang tuan-tuan. Tuan-tuan melengung dia dengar. Tapi benda paling best, tuan-tuan tak mau nyanyok, saya pesan. Tuan-tuan tak mau nyanyok, tuan-tuan selalulah bercakap tentang Tuhan. Tuan-tuan tak akan nyanyok sampai mati. Kalau tuan-tuan tak arti nak bercakap pasal Tuhan, tapi tuan-tuan tak mau nyanyok, tuan-tuan baca Quran. Siapa rajin baca Quran, dia tak nyanyuk, otak dia tak lupa sampai tua. Sebab Quran itu adalah diri Allah Ta'ala yang cukup terang. Siapa yang boleh baca dengan Quran tak payah ada di luar, baca dengan akal dia, baca.
Siapa yang lagi bagus, dia boleh jadi Quran. Lagi hebat tu. No? Wajib al-gunah, wajib berdengung. Wajib al-gunah. Wajib al-gunah, wajib berdengung. Tak boleh, tak berdengung berdosa. Okey. Dan tang mana. Dan lagi jahat dia kata pengarang kitab ni, lagi jahat dia berhak menerima. Tuhan wajib kena bagi. Ni cukup jahat lah. Ni paling tak guna kali. No. Dan tetapi oleh Allah belum juga diberi, dan permintaanmu untuk taqarrub menunjukkan bahawa engkau merasa gaib daripadanya. Permintaan nak bagi dekat, awak jauh ke? Nak bagi rapat, awak renggang ke? Yang kita duk minta, dah hang bagi aku rapat ni Tuhan, janganlah cabut balik. Saya lagi jauh pula lah aku. Tu nampaklah sikit tentang akhlak hamba tu. Kita minta hak tu lah. Hak lain nak minta, ya Allah murahkanlah rezekiku. Ada menyawa pakai tong gas belakang? Ada? Tak ada kan? Anda tahu tak menyawa tu satu rezeki yang paling besar aku bagi kat hang? Oh, ya, ini bawah lagi. Anak suruh aku main lori tangki bagi hang menyawa, tahu usuk tangki tu. Boleh duk bernapas elok minta murah rezeki lagi. Tak pernah sangkut pun duk menyawa steady ya. Noh. Dan kata dia lagi. Kat mana dah tu? Sedangkan permintaanmu sesuatu dari kepentingan duniawi, bukti tidak malumu daripadanya. Kan saya kata, hal dunia tu kalut lah. Dia itu maha mentadbir, maha memberi, maha mengurniakan. Dan sebaik-baik pengunia, minta harap sikit bagi banyak. Sebaik-baik pengunia. Dan kalau dia bagi sikit pun, ada hikmah di balik sikit yang kita nampak sikit tu. Sebab tu urusan dia. Dia kata, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi aku. Yang mentadbir. Rob yang mentadbir bagi alam. Takkan dia maha mentadbir, dia tak nak bagi, tak nak jaga daripada awal. Takkan dia main kita telanjang bulat, lepas tu kena minta baju, lepas tu minta seluar, lepas tu minta apa, kepiah, lepas tu minta yang tu, baru dia bagi. Takkan macam tu. Daripada awal dia tengok kita, lengkap dah tu. Dalam dia tengok tu lengkap dah kita. Apa kita nak makan, apa kita nak minum, apa kita nak pakai tu lengkap siap dah. Mai tahun ni nikmati saja. Hang nikmati semua. Sikit, abang kat aku. Kok hang kata sikit abang kat aku nak bagi kat hang berlambak sikit. Kalau hang tak hati abang, Tuhan sikit sangat ni. Aku nak bagi kat hang besar gunung Uhud tu. Hang tokak sampai mati. Letih. Dan sebab sekiranya engkau malu dari Allah, tentu tidak merasa ada kepentingan bagimu selain mendekatkan kepadanya. Nampak? Kalau kita kata Tuhan tu penting, yang lain tak apalah macam mana pun. Dia dah bagi kot. Tentu dia bagi kita kepandaian untuk mengolah sesuatu. Tentu dia bagi kita kepandaian untuk menguruskan sesuatu. Apa yang jadi masalahnya? Tak ada masalah. Perut kita takkan nak makan sehari sampai 20 kali kot. Cukup-cukup je dihukum perut kita pun. Kan? Takkan nak makan pokok kurma sekali. Buah kurma sudah lah. Tu bukan boleh makan semua, sikit je. Kutlah nak makan dengan pokok-pokok kurma, dengan pelepah semua beri habis. Baru dia nak makan. Dia bagi semua pokok kurma, kita boleh makan 2-3 biji. Ya, buah pun. Allah, kalau takutlah Tuhan weh. Sambung. Mesin pun tak makan semua. Makan sikit. Kita teruk dia mesin ni. Apa? Dan kata dia, sedang bila engkau minta dari sesuatu dari Allah, buktikan jauhmu daripadanya. Sebab sekiranya engkau mengetahui bahawa Allah Ta'ala itu dekat kepadamu, tentu engkau tidak akan minta kepada yang lainnya, kecuali permintaan semata-mata menurut perintah Allah. Itulah yang paling tepat. No? Itulah dia pasal doa. Jadi sekarang dah reti, dah tahu, dah faham kan? Belajar-belajarlah doa gitu No. Ya Allah, hang ingat dekat aku single second. Setiap saat hang ingat kat aku. Hang bagilah aku boleh ingat kat hang macam tu juga. Cukup lah tu. Hang ingat kat aku setiap saat hidup aku ni. Hang duk ingat kat aku, tak nak lupa aku. Bagilah aku boleh ingat kat hang macam tu juga Tuhan. Kan bagus tu.
supaya aku dengan hang ni aku nak duduk sama tu kan, tak mana pun sama. Walaupun hang tak sopan dengan aku, tapi aku nak duduk sama dengan hang. Okey. Okey Ustaz. Dah cerita pasal doa ni Ustaz. Cerita sikit yang kata hamba dia cukup dengan Tuhan dia je Ustaz. Silakan Ustaz. Saya kata awal tadi, diri kita itulah kecukupan. Diri kita ni daripada tak ada menjadi ada. Bila dah ada kecukupan dah dengan ada tu. Sebab yang mencipta, yang menzahirkan tu yang sangat bijak. Maka orang yang cukup dengan Tuhan dia apabila dia cukup dengan diri dia. Aku senang dengan diri aku sebab diri aku ni senang bagi Tuhanku. Apa yang kita nak risau? Jangan bimbang, lepas ni mati. Apa masalah pula? Kan? Kata kepala cerita benda ni. Lepas ni semua orang nak kena mati. Kalau kabut Tuhan ni. Minta, ya Allah, kalau aku mati, hang bagilah sama macam hang hidup aku dulu. Apa dia? Hang hidupkan aku dulu, aku kena yang. Hang bagi mati, hang janganlah bagi aku tak kena yang Tuhan. Apa dia jadi masalah pula? Aku cukup dengan Tuhanku. Pasal apa? Dia tak pernah tak cukup dengan aku. Dia selalu cukup dengan aku. Mana mungkin aku tak cukup dengan dia? Okey. Okey, jadi Ustaz, kalau ada rasa tak cukup tu kemanusiaan, nafsu Ustaz. Ya, bila tak cukup tu, apa yang tak cukup lagi setan, tu yang kena abang dia. Sorry. Teringat amat Nespu. Apa yang kau merepek ni setan? Allah. Tepat sekali Ustaz. Ya, Cik. Ya, tepat sekali istilah Ustaz guna tu. Minta maaf. Tuhan ni lengkap. Dia sangat kamil. Dia sangat sempurna. Tiba-tiba dia buat diri kita tak sempurna. Maka tak berbetulan dengan diri dia tu. Sedangkan diri kita ni adalah cermin dia. Mana mungkin tak sempurna? Mesti sempurna dah. Sebab tu orang yang betul-betul kenal Tuhan, cukup Nabi katakan, aku hasbi Allah, ni'mal wakil. Cukup Tuhan wakil hidup aku. Hal lain aku tak mau. Hampa tu saduk main matahari bulan semua aku tak mau. Tuhan je aku mau. Kalau bukan kerana aku dibawa jadi pesuruh, kalau bukan kerana aku mengkhabarkan, aku tak main kat dunia ni. Aku tak diutuskan melainkan untuk memperbaiki akhlak manusia. Tu je. Mana ada lain? Alright. Okay, next. Silakan. Benda boleh gaduh. Buat apa bincang? Gaduh je. Bila hak ni Ustaz, bila kita tahu apa tujuan kita, apa doa ni Ustaz, barulah boleh tenang Ustaz. Kalau tidak serabut lah Ustaz. Kalau kita tahu hak ni tak payah angkat tangan pun. Doa tu lah. Takkan nak angkat tangan. Tapi bila kita tahu lagi, angkatlah tangan. Pasal apa? Tu gambar. Tak angkat tangan gambar tak cantik. Angkat tangan, cantiklah gambar tu. Walaupun tak angkat tangan, Tuhan tahu apa kita mau. Tapi angkat tangan tu, gambar tu lagi indah. Frame cantik ya elok. Ya Allah, ya Allah. Ya, silakan. Ya, Nazhari, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, bos. Ustaz, selain kita ketepalah kalau kita untuk mendoakan diri sendiri, kita akan faham. Bagaimana kalau kita nak berdoa untuk orang lain Ustaz? Boleh ke kita berdoa untuk orang lain? Boleh. Sekarang ni Nazari, kalau dah asas iman ni ada, yang kita nak bincang ni asas keimanan. Berdoa macam orang biasa lah, tapi kita dah grup lain. Walaupun kita berdoa macam orang biasa, kita dalam satu grup lain. Yang kita faham dah tentang apa yang kita doa tu. Faham tak? Tapi asas iman ni kena ada dulu. Kita ada asas keimanan ni, doa macam orang biasa lah. Daripada dengar, hang pun macam biasa dengan aku. Memang aku biasa. Tapi aku blame. Kalau hang ukur aku betul-betul, aku blame dah. Okey, clear Ustaz. Alright. Okay. Hak ni hak kita duk belajar ni, nak bagi kita punya foundation kita kuat. Kemas sungguh tentang hamba ni.
Faham sungguh. Dah reti besok, Nabi dia pergi berniaga. Patutnya Nabi tak berniaga lah. Dia pergi jaga kambing, dia duduk apa tu, berkeluarga, dia ada kawan rakan. Betul tak Nabi buat macam tu? Tapi Ya, cuba tengok ground dia, cuba tengok foundation dia macam mana. Dia duduklah ramai-ramai, dia kata, aku tetap seorang walaupun dalam ramai. Aku dengan Tuhanku. Tapi kalau foundation ni tak ada, kita sama macam mereka. Baru boleh seru manusia balik pada Tuhan. Tidak, macam mana kita nak duduk luar daripada mereka punya kerangka faham. Mereka tak boleh ikut kita. Kita duduk sama macam mereka, tapi kita berlain. Jadi, sekarang ni kita duduk dalam gua Al-Kahfi. Dalam gua, iaitu dalam diri kita ni, inilah Al-Kahfi, kita duduk dalam ni. Terasing faham kita dari orang, terasing pendapat kita dari orang, terasing cara tengok kita, terasing cara fikir kita. Ni kata gua ni. Kalau gitu, Ashabul Kahfi tu tuan-tuan lah yang dalam gua, dalam diri tuan-tuan. Itulah ayat tu. Ni kerja nak baca surah Kahfi hari Jumaat. Hari lain dia duduk luar. Bangang tu. Ya. Orang duduk dalam gua tu setiap hari. Kita dengan diri kita aja. Siapa nak main kita kena jumpa anjing ni dulu. Lepas anjing ni jumpa aku. Apa dia ni? Pertahanan diri aku yang tak mungkin hampa dapat temui. Kalau hampa temui, hampa sama